لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama. InsyaAllah pada pagi ini kita nak sambung perbincangan kita berkaitan dengan yakin dan tawakul kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan bincang hadis yang ketiga, iaitu hadis riwayat daripada Ibnu Abbas. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا ada baca ke? Ada kan jaga mak. Oh. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai mereka berdua, iaitu Abdullah dan Abbas, kerana kedua-duanya adalah sahabat. Jadi dua beranak ini, iaitu Abdullah dan Abbas, ini adalah merupakan sahabat Nabi. Abdullah sepupu Nabi, Abbas itu bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat daripada Ibn Abbas juga, kata beliau, cukuplah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ungkapan hasbunallah, cukuplah Allah pada kita, tak perlulah kita bergantung pada yang lain. Wa ni'mal wakil, cukuplah Allah kepada kita, dan sebaik-baik pelindung kita adalah Allah. Ungkapan ini disebut oleh Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ketika baginda dicampakkan ke dalam api. Ketika baginda dicampakkan ke dalam api, hina ulqiya finnar. Dan ungkapan hasbunallah wa ni'mal wakil disebutkan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika golongan munafik berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, waw itu, waw jamak itu dia kembali kepada golongan munafik. Ketika mana puak-puak munafik berkata kepada Nabi, ini ayat Quran, Allah rekodkan kata-kata munafik ini dalam ayat Al-Quran. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Sesungguhnya orang ramai, yakni musuh-musuh Islam yang dikepalai oleh golongan Quraisy itu, mereka telah bergabung, berkumpul, bersatu untuk menyerang kamu. Fakhshawhum, gerunilah mereka, takutlah kepada mereka. Biar ada bahasa bimbang, bahasa takut. Tiba-tiba fazadahum iman. Tiba-tiba Nabi dan para sahabat di Madinah menjadi bertambah keimanan. Ini berkaitan dengan peristiwa Ahzab. Tiba-tiba bertambah keimanan mereka. Dan mereka berkata, yakni Nabi dan para sahabat, bila dia tengok tentera musuh yang begitu ramai,
yang akan menyerang mereka, maka mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah kepada kita, ataupun dalam bahasa mudah kita kata kita berserah kepada Allah. Dia ramai pun tak semesti dia menang. Kita serah pada Allah. Kita akan usaha berjuang dan kita serah pada Allah. Wa ni'mal wakil, dan Allah itu adalah sebaik-baik wakil. Tempat kita nak berserah diri, pelindung. Allah itu sebaik-baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Imam Bukhari bersumberkan daripada Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhuma, kata beliau, yakni kata Ibnu Abbas, ucapan terakhir Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ketika dicampakkan ke dalam api adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah kepada kita, cukuplah Allah kepada saya, dan Allah sebaik-baik wakil. Yang kita nak berserah diri kepadanya, Allah lah sebaik-baik pelindung kalau kita nak bergantung dan sebagainya. Jadi hadis ini disebut oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab tafsir. Dalam kitab dia Sahih Bukhari, hadis ini duduk dalam kitab berkenaan dengan tafsir, iaitu tafsir surah Al-Imran. Di bawah tajuk Innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya orang ramai, yakni musuh Islam, mereka telah berkumpul untuk menyerang kamu, maka takutilah mereka. Itu tajuk khusus. Jadi Imam Bukhari letak satu tajuk di bawah kitab tafsir dengan tajuk itu tajuk daripada satu sebahagian daripada ayat dalam surah Al-Imran, iaitu innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Jadi hadis ini hadis yang ketiga lah, kalau mengikut susunan kitab saya ni, hadis yang ketiga di bawah babul yakin wat tawakkul, bab tentang keyakinan dan berserah diri bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam hadis ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, menyebutkan bahawa Nabi Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api, dia tidak bergantung kepada yang lain. Dia tidak teringat pada ayah dia tidak teringat pada saudara dia tidak teringat pada pengikut dia. Yang dia ingat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim sebut ketika dia dicampakkan ke dalam api itu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah kepada Allah sebagai pelindung kita. Maknanya tak perlu dah kita kepada perkara lain. Begitu juga Nabi. Kata Ibnu Abbas, Nabi pun ketika tentera Ahzab nak serang Nabi, ini tentera Ahzab ni tentera bersekutu, yang kita sebut sebagai tentera bersekutu, yang bergabung dengan beberapa kabilah yang dikepalai oleh pokok Quraisy, nak serang Nabi di Madinah. Nabi bertahan di bumi Madinah. Jadi bila disebutkan, ini perangai orang munafik. Perangai munafik ni dia nak menimbulkan keraguan. Bukan nak menimbulkan semangat supaya lebih berani, lebih tabah. Perangai orang munafik dia serupa zaman dulu, zaman lalu ni pun lagu tu. Dia suka menimbulkan hak kemah-kemah jadi lorang. Itu perangai pokok dia. Jadi dia kata ni pokok ni ramai mari nak serang. Kena beringat sikit. Kena biar rasa takut tu. Pokok dia tu ramai tu gabung beberapa kabilah. Tiba-tiba kesal daripada tu bertambah keimanan orang Islam. Sehingga dalam riwayat sebut dia kata, ni lah Tuhan janji kita tu. Jadi orang Islam bila nampak tentera nak serang dia nampak syurga, dia nampak ganjaran pahala tu. Dan mereka kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita berserah kepada Allah. Allah lah sebaik-baik tempat kita bergantung, tempat kita berserah. Dengan sebab kata begitu, mereka sebenarnya telah mendidik jiwa mereka supaya tidak lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah, dengan sebab yakin kepada Allah dan berserah diri pada Allah itulah, maka iman mereka bertambah. Dalam Quran, ayat ini salah satu ayat yang disenaraikan oleh para ulama dalam kitab mereka, bahawa sahabat Nabi ini, Allah sebut sahabat Nabi ini iman mereka bertambah. Allah sebut. Ini salah satu ayat yang disebut oleh ulama dalam membicarakan tentang sahabat, bahawa sahabat ni mana iman dia bertambah bukan apa?
kalau dia terlalu berserah diri kepada Allah. Dia terlalu bergantung kepada Allah. Begitu juga Nabi Ibrahim. Ketika beliau dicampakkan ke dalam neraka, beliau menyebutkan begitu juga, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hak tadi hasbunallah, sebab tu ramai Nabi dan para sahabat pakat kata gitu belaka. Sebab tu hasbunallah. Hak ni Nabi Ibrahim ni sebab dia seorang yang dia dicampakkan ke dalam api. Sebab tu dia kata hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tapi maksud dia nya konsep tu sama sahaja. Baik, dalam hadis ni ada beberapa perkara, hadirin dan hadirat, yang kita boleh ambil pengajaran daripada hadis ni. Yang pertamanya, kelebihan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemestian berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam situasi-situasi yang getir, dalam sesuatu yang susah. Seperti kita sekarang ni lah. Nah, setengah-setengah sahabat kita, umat Islam ni, di beberapa negeri di Indonesia ni, kadang-kadang diuji oleh Allah sekarang ni dengan banjir dan sebagainya. Kadang-kadang bantuan tak sampai, dalam jumlah yang ramai. Perlu sangatlah mana dididik dengan cara ni. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billah. Jadi kita sebut gitu. Perlu tu sebab dia gini hadirin. Ketika susah ni sebenarnya dia dua perkara. Ketika seorang itu menghadapi kesusahan, dia pertama sekali dia mudah diganggu oleh syaitan. Iblis mudah nak ganggu dia ketika dia susah. Misalnya ada tempat tu, bila kena banjir, ada satu tempat tu 5,000 lebih. Mana orang yang pindah situ, duduk situlah di satu penempatan pusat minah banjir. Kalau tak semaya kat 3,000 setepak. Jadi saya cerita tu kemarin, dia kata nak buat lagu mana Ustaz? Kata nak buat lagu mana? Kata muka dia susah dah, maya awak ke dia 3,000 lebih. Hak tak tutup aurat sekira. Jadi maknanya kalau kita nak tazkirah ketika tu pun payah kat dah tu. Sebab dia dekat dah susah. Dia dekat dah susah. Jadi sebenarnya orang gini, dia ketika dia senang pun dia tak tutup aurat. Kalau ketika dia susah lagi dia tak tutup. Ketika dia senang boleh jadi dia semaya pun tidak canat dah. Ketika susah lagi lah tak. Nak buat lagu mana? Jadi beberapa ustaz ni sakit kepala. Dia duduk pelik lah, makar dia luar biasa makar tu. Pelik ketika tu. Lepas tu tak semaya tu, mengikut anggaran tu hampir 3,000 di satu tempat tu sahaja. Ni, lepas tu kalau mayat apa dak nak kata hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nak kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Tak payah kata tu. Dah mayat dah. Nah, seolah-olah begitu. Cuba bayangkan hadirin. Jadi maknanya saya sebut tu bukan dengan maksud yang tidak baik, cuma untuk renungnya kita. Mana umat Islam ni perlu diberi pendidikan. Jadi banyaklah pengajaran yang kita dapat. Ini contohnya kalau Nabi ketika susah dia kata gitu. Jadi kaitan hati ketika susah nak sebut hasbunallah, bergantung dengan Tuhan ini sebenarnya dia bukan berkait dengan situasi yang dihadapi itu saja. Dia berkait dengan kehidupan sebelum itu. Mana mungkin manusia boleh kata hasbunallah atau hasbiyallah wa ni'mal wakil dalam keadaan dia tu jauh daripada agama. Jangan kita ingat mana mudah-mudah sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Nak hak tu sebut dengan mulut boleh. Ini berkait dengan hati. Mulut tu sebut tu nak sebagai nak mengungkapkan secara zahir saja. Ini kalau semaya apa tidak langgar syariat, macam mana dia nak boleh terdidik dengan cara tu? Dia hadis-hadis yang kita, bila kita baca hadis ni, memang ni kita kena tengok keseluruhan lah. Ketika susah kenapa setengah-setengah orang bila susah tak semaya lalu misalnya. Lepas tu dia nak bergantung dengan Tuhan lagu. Sebab itulah untuk tercapai konsep hasbiyallah wa ni'mal wakil ni, pendidikan, pendidik ketarbiyah. Dia dua perkara. Kalau tadi saya sebut dua perkara. Pertama sekali dia mudah diganggu oleh syaitan ketika susah. Dia yang kedua, ketika itulah juga sebenarnya manusia, kita sebagai orang Islam ni sepatutnya kita berserah diri kepada Allah. Pada waktu itulah yang paling penting. Kerana dalam banyak hadis kita dapati dalam kitab-kitab hadis, ketika kita berada dalam kesusahan, itu antara waktu yang paling mustajab doa. Ketika susah itulah doa yang paling mustajab.
Dan hasbunallah, di mana hasbunallah wa ni'mal wakil ini selain daripada dia munajat kepada Allah, dia juga sebenarnya bentuk doa tu. Kita serah pada Allah. Serah kepada Allah sebab Allah ni dia tidak redha kepada keburukan, dia tak suka pada keburukan. Bila kita serah pada Tuhan, pasti Allah akan beri kebaikan kepada kita. Itu maksudnya. Bila kita serah diri kepada Allah SWT, khususnya ketika haraj, ketika susah, Allah akan letak kita di posisi yang benar, di posisi yang betul. Allah tu akan biar kita dalam keadaan disesatkan oleh syaitan. Maknanya ketika susah, menyebutkan hasbunallah dan wa ni'mal wakil, dia sebenarnya satu bentuk munajat dan doa kepada Allah supaya Allah SWT tidak pesongkan kita daripada kebenaran. Itu sebenarnya. Sebab manusia ni ketika susah, lama mana orang murtad ketika susah? Lama mana? Di Kelantan kita, di Malaysia kita ni, kita dapat maklumat orang jadi orang murtad sebenarnya kerana sebab faktor kemiskinan, faktor kesusahan. Jadi pokok gereja pula dia terlatih. Bagaimana nak? Duduk di lorong-lorong gelap tu tak? Duduk tidur tu dia agak tidur di gereja. Sebab kita kalau waktu mari masjid kita hambat. Sebab kita tak bersedia lagi dengan situasi itu. Dan tidak dilatih, tidak dididik pun begitu. Tapi orang dia pergi ambil dengan identiti dia sebagai padri itu. Orang tengok kata lalu dia ni padri. Dia pergi. Dia tak ayak usul masuk Kristian, dia tak ayak. Tapi dia ajak orang mari tidur sini, dia makan. Kata gilah pula nak jadi pelacur tu. Lama kelamaan manusia ni ada. Kalau mengikut Imam Ghazali 3 kali dia buat baik pada orang ni, dia merut jalan tu. 3 kali ni berlaku benda yang sama pada manusia, dia memberi kesan pada dia. Kata Imam Ghazali. Sebab tu manusia ni kalau tengok maksiat 3 kali, maksiat yang sama, dia jadi tidak rasa bahaya maksiat. Misalnya dalam kitab Ihya, kalau seorang itu dia tengok perempuan tidak menutup aurat 3 kali, dalam keadaan hati dia tidak jaga, boleh jadi dia berasa nipih menutup aurat. Dia berasa menutup aurat tidak benar besar, tidak praktikal. Dia ada kesan. Sebab itulah maknanya minta jauh tu. Nabi dalam doa Nabi minta jauh daripada maksiat tu. Memang takut berubah hati. Sebab hati manusia ni kalau tidak dikawal dengan baik, dia boleh berubah. Sifat hati tu begitu. Jadi kena ingat. Jadi hak ni bila susah perlu kita didik, latih hati kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Perlu. Cuma sebelum itu kena jaga. Jadi nak boleh kata hasbunallah wa ni'mal wakil dalam konteks ketika susah ni, misalnya dalam kihak banjir kita kata siapa tak semaya tak apa, payahlah dia nak kata hasbunallah. Sebab hasbunallah sebenarnya dia berkait dengan kehidupan sebelum itu juga sebenarnya. Walaupun ada juga setengah-setengah tu dia timbul kesedaran ketika susah, ada juga. Tapi ramai yang tidak begitu. Dari segi realiti. Saya terkejut bila dia sebut kemarin, dia kata lama mana dia pergi jumpa saya tu nak minta stiker kempen menutup aurat. Dia pergi ke Masjid Lundel. Saya kata habis lecing stiker tu, katanya tak ada. Dia pun cerita lah gini, teruk semua. Setengah tu pakaian tu sepodok lebih air pakaian. Jadi hak je suka relawan ni lelaki, tidak serabut buruk pilih. Tu reneng. Jadi setengah-setengah tu dengan pakai payah tu nyaruk pergi nak hadapi situasi sampai kalau kita buat semaya semua dia tak tahu, nak paksa tak boleh. Nak kecek lebih tak boleh dengan orang dalam ketika susah ni bahaya. Tiba-tiba silap kecek, jadi timbul masalah lebih besar lagi. Jadi kalau tu perlu kita fikir, perlu kita renung. Jadi dalam hadis ini hadirin dan hadirat, satu perkara lagi yang perlu kita faham juga, bahawa mana segala kesusahan, malapetaka, ujian Allah yang berlaku kepada kita ni sebenarnya dua perkara juga kita boleh tengok. Sama ada ia mengangkat darjat seseorang ataupun dia lebih lagi menjatuhkan darjat seseorang. Itu dua perkara. Dia akan berlaku gitu. Misalnya contohnya kita berlaku banjir ataupun tsunami dulu berlaku atau apa sajalah kita kata balak yang berlaku, sama ada dia mengangkat seseorang
ataupun dia menjatuhkan seseorang itu ke tempat yang lebih hina lagi. Dua perkara, dua tu ya. Sebab itulah umat Islam mana dia perlu pendidikan sebelum itu lagi. Kalau kita nak didik pada waktu tu payah kalah, payah. Seperti Nabi Ibrahim, boleh kata gitu. Mungkin Nabi Ibrahim. Nah, bagaimana kehidupan dia sebelum? Seperti Nabi SAW, bagaimana kehidupan sebelum itu? Jadi benda itulah yang membantu dia untuk menghadapi situasi susah tu. Kena ingat agama dia Islam ni, dia tidak serupa dengan agama lain. Kita susah ni tidak sama, jari-jari sekali ya susah ni. Susah berat lah. Susah tak ada sama, mungkin selagi hidupnya ada lah susah tu. Tapi kesusahan berat, tak usah. Dia tidak mari tiap-tiap hari. Dia mari jari-jari sekali je. 10 tahun sekali. Nah, 10 tahun sekali. Kadang-kadang seumur hidup sekali ya kan. Jadi bila nak hadapi hal tu sebenarnya, apa dia sebenarnya kita nak guna, kekuatan yang kita nak guna nak hadapi situasi yang paling berat. Amalan kita sebelum sebenarnya. Jadi kalau sebelum tu kita tak jaga, boleh jadi setengah orang tu dia tidak ada kekuatan nak hadapi situasi tu. Dia menggelabah, dia jadi hilang punca dan sebagainya. Itulah sebenarnya sebab jadi tak semaya, jadi tak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Duk menangis kerana kehilangan harta, tidak menangis tidak menangis kerana menyedari kelemahan diri dia dari segi pergantungan kepada Allah SWT. Itu sebenarnya. Sebab itulah hadirat dalam Islam ni dia tekankan sangat amalan, takut kepada Allah, bimbang kepada Allah, istiqamah semasa senang. Sebab hal inilah sebenarnya yang memberi keteguhan kepada jiwa manusia bila menghadapi susah. Jadi perkara saya sebut ni, ulama sebut kenapa sahabat Nabi boleh kata bila tengok tentera musuh mari, tentera Ahzab ni ramai. Kalau nak kira dari segi zahir tak mampu Nabi nak lawan. Tentera Ahzab ni tentera bersekutu, dia ramai. Nabi support Nabi, Muhajirin dan Ansar. Tiba-tiba bawa musuh sehingga kalau dalam bahasa biasa kat hancur Madinah tu sebenarnya dengan kekuatan Ahzab itu. Tapi kenapa Nabi boleh hadapi dengan kata hasbunallah wa ni'mal wakil? Kita serah kepada Allah Taala. Hati mereka lebih bertambah, mereka lebih yakin lagi. Kalau bahasa Kelantan kita kan, bila tengok tentera musuh ramai ketemu, jadi semangat. Kau semangat. Kenapa jadi gitu? Kenapa jadi gitu? Ini kerana pengaruh kehidupan sebelum itu. Yang menolak jadi kuat ketika itu adalah kerana amalan-amalan sebelum itu. Situlah mana kekuatan itu munculnya ketika itu. Sebab manusia ni tak nampak kelebihan dia dalam keadaan senang. Kita tak boleh nak nilai hadirat. Ketika orang itu senang, tak ada diuji oleh Allah, kita tak akan nampak kehebatan seorang itu. Seseorang itu kita nampak kehebatan dia ketika dia menghadapi situasi yang getir itu, situasi yang mencabar. Pada waktu kita nampak ni rupanya pemimpin yang sebenar, ni orang Islam sebenar. Situ. Jadi makna dalam situasi itu kita boleh nilai. Kalau sampai bila kena bala yang begitu besar itu dah, yang begitu bersifat melata tu lah, habis kena tiba-tiba mari kita boleh nampak ni bahaya ni umat Islam. Bahaya ni. Dia nak tunggu masa dia. Nah, bahaya. Mana dia hakikatnya hidup tu tidak cara agama. Itu kita boleh sebut. Yang mana kalau kita baca-baca kitab kita boleh tengok maknanya kehidupan. Kita boleh bayar kehidupan dia ketika dia tak kena bala ni berat ni. Sehingga kalau kena bala lagu ni pun tak berubah lagi. Kita boleh terbayar dalam minat kita. Tu hadiah. Tapi kalau orang Islam yang sudah kita kata ahli masjid, tak tinggal semai jaga dia, bila kena tu kan relax dia, biasa dia. Bila-bila buat gitu ya dia hadapi masalah tu. Semakin insaf lagi. Kalau sebelum dia tak mai tahajud, jadi mai tahajud tepat mulai banjir. Tu lain, dia tak serupa dia. Itu pengaruh kehidupan sebelum tu. Satu sebenarnya. Jadi dalam hadis ni boleh jadi, sebab minta maaf lah ya, mungkin saya sebut ni mungkin agak berbeza sikit lah. Jadi hadis ni sebenarnya selain daripada galakkan berserah diri kepada Allah dan kemestian kita berserah diri kepada Allah, hadis ni juga Nabi SAW nak mengajar kita supaya kita bersedia lebih awal nak menghadapi ujian Allah. Persediaannya apa? Sebelum diuji tu, kita didik diri kita supaya beramal dengan sunnah, dengan sehebat-hebat. Satu sebenarnya. Jadi bila kita kena uji, sebab kan manusia ni kalau nak bergantung pada akal pemikiran dia saja, dia tak mampu nak menghadapi ujian tu. Dia tidak mampu sebenarnya. Cuba bayar ke hadirat. Saya nak ni, cuba ni kita nak buat koreksi. Pagi buta ni buat koreksi, kita nak make kita. Cuba bayar ke.
Katalah seorang manusia tu cerdik setahu mana pintar, bolehkah dia nak menghadapi situasi anak dia semuanya mati di depan mata dia? Kalau semata-mata akal manusia, tak Allah tu nak hadapi. Kecuali dia ada apa ni kita kata dorongnya rohani tu, kekuatan minda, kekuatan agama dia tu. Hak tu sebenarnya membantu. Kalau nak elok dengan pemikiran manusia saja, tak Allah. Boleh jadi gila, boleh jadi hilang, boleh jadi tolak agama, boleh jadi macam-macam boleh jadi. Sebab tak ada kekuatan. Itulah orang panggil kekuatan iman itu. Amalan-amalan yang kita buat dalam konteks agama Islam kita, dia memberi pengaruh rohani pada kita. Amalan kita nampak zahir, kita sembahyang nampak zahir, tapi hak tu hak zahir, dia ada pengaruh rohani. Hak itulah orang dia sebut santap rohani. Santap rohani mana sembahyang. Kalau kita makan kan nampak dia masuk dalam mulut. No, lagu mana santap rohani? Amalan jumpa orang bagi salam, nak makan, nak buat satu wajib. Ini orang panggil amalan-amalan yang boleh memperkuatkan rohani kita. Hal inilah kira-kiranya yang boleh membantu kita ketika kita dalam keadaan susah. Ingat senang kalau nak kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Kecek mudah. Bila kena tak ingat habis dah ni. Nah, jadi yang memperingatkan kita, yang memberi semangat pada kita sebenarnya ke dia? Kehidupan kita. Jadi kalau hidup kita dengan sunnah, insya-Allah itulah yang menjadi penyokong kita ketika kita susah. Tu. Dan perkara inilah sebenarnya kalau kita tengok dari sirah Nabi yang digeruni oleh orang kafir Rom dan Parsi pada waktu itu, oleh sahabat. Sebab dia kata pokok ni siang hari bagaikan singa, malam hari bagaikan abid yang tak tidur beribadat. Siang hari bagaikan singa, mana malam tu bina kekuatan rohani, siang tu pergi berjuang. Ni itu sebenarnya. Perkara yang kedua, pedoman yang kita boleh ambil daripada hadis at-ta'assi bil anbiya wal muqarrabin ila Allah taala bid du'a wat tawakkul ala Allah taala, iaitu kita ikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita cuba untuk menghampirkan diri pada Allah dengan cara berdoa dan berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Doa ni dia tak boleh tinggal. Doa ni dikatakan senjata. Doa ni senjata orang mukmin. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa ni sebenarnya intipati ibadah. Mukhul ibadah ni mana otot. Otot bukan otot maknanya seorang manusia tu lah. Kalau otak dia rosak, walaupun comel setahu mana manusia tu, dia tak berguna. Contohnya gini lah kita tahu, Ratu Cantik tanding dok, boleh nombor 1 juara, tiba-tiba hilang kan. Ada ni tak? Tak. Semua juga orang Islam itu, tapi tak doa lagi. Susah sama tak rajin doa, tak ada nilai. Satu gambaran Nabi ad-du'a mukhul ibadah. Sebut seorang manusia comel setengah mana, profesor lah kita, dah lah comel profesor pula kita tu. Tiba-tiba Allah tarik esa je, dia akal tidak berfungsi. Saya pernah pergi ziarah dia, comel lah dia pensyarah mesti. Dia orang Melayu tapi tak tahu kali ada bakal orang Arab tu. Comel kita je ada tengok kata. Comel sungguh dia. Bini dia tidak secomel dia lah. Tiba-tiba Allah tarik dia jadi tak ada tenaga. Allah tak tarik rupa dia ketika dia sakit pun comel. Allah tak tarik tubuh dia pun tak jadi kurus tapi tak ada tenaga. Tarik sah je. Tak ada tenaga. Nak angkat tangan dia pun tak ada. Nak buat lagu. Tak payah nak agak comel. Dia tak agak macam comel je. Tak payah nak agak. Itulah sebenarnya hakikat kita. Kita kena faham. Jadi hadis-hadis Nabi nak ajar kita bagaimana nak menghadapi situasi. Dan kita tak kena lagi. Lalu penyakit lumpuh berlaku secara berleluasa. Penyakit lumpuh pelik tadi. Tak boleh kita kata istilah penyakit orang tua. Budak kecil pun kena. Anak darah saya tu kecil lah kena. Kecil lah kena. Katanya lepas beranak sebentar ya, kok kena lagi. Lumpuh. Tapi tak kena otak. Otak tu tak kena. Sebelah tu. Mana cuma lah ni pun masih heret kaki lagi. Besar dah sekolah. Mana orang kita nak kata gitulah hadirat kena beringat lah. Jadi berdoa. Doa ni sebenarnya benda yang sangat perlu. Doa ni hadirat seperti jangan kita memayah, jangan kita didik masyarakat doa ni mesti dengan bahasa Arab. Tak kena tu.
Doa pada Allah. Kalau kita boleh hafal ke Arab dah, atau kita tahu makna, bagi kalau kita hafal, kita tak tahu apa satu makna, tidak molek juga. Sebab tu lebih baik kita doa dalam bahasa kita. Sebab tu kalau kita nak apa, doa kena tahu tu makna dia tu. Sebab aku tak tahu. Lagu mana kita pun tak faham. Dia tak tahu dia minta kan. Macam mana kita nak kata itu doa? Itu bukan sifat doa. Sifat doa ni dia ilhah dia panggil. Ilhah ni saya sudah sebut dah sebelum ni, kena ingat. Sebab hasbi Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, dia sebenarnya doa selain daripada munajat. Makna yang tersirat adalah doa. Hasbi Allah ni, hasbunallahu wa ni'mal wakil, doa tu. Kalau saya nak guna bahasa mudah gini, hasbi Allah wa ni'mal wakil, seolah-olah kita nak kata, nak ayat Tuhan ni kau dia. Ya Allah, Engkau letaklah aku dalam kedudukan yang benar, dalam kedudukan yang tidak terpesa dalam agama. Aku suruh kamulah, aku tak mampu dengan hadapi situasi ini. Itu doa tu. Itulah hasbi Allah, hasbunallah, makna dia. Jadi doa ni dia ada sifat dia. Sifat yang paling besar doa ni dia ilhah dia panggil. Ilhah ni maknanya bila kita doa tu dia mesti ada pengaruh pada kita. Pengaruh ke dia, siapa menangis, tu ilah minta acak kali nak mari menangis Tuhan, nak mari Tuhan, kita tak payah kita minta kamu. Dia letak ke Arab, dia tak reti wa buta Arab misalnya. Mana tak lagi jadi. Misalnya anak dia sakit, situasi dia ni anak dia sakit, dia pun doa. Dia doa. Dia kata misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah dia. Betul waktu doa umum, tapi ada keberkait dengan anak sakit tu. Betul. Rabbana atina, kalau ikut ulama ni akhir sekali letak di ujung. Sebab tu dia umum, terlalu umum sangat. Nak kebaikan dunia akhirat. Ada dah makna tu, tapi takut kita pula tak faham. Sebab umum sangat. Takut kita pula tak faham. Lama dia patu hak minta Rabbana atina ni ada kait ke dengan anak aku sakit ni, takut dia pun jadi tak faham pula. Takut jadi lagu tu. Sebab tu Imam Suyuti kata masa doa ni puji Allah, selawat pada Nabi, dasar pada hadis. Lepas tu kita minta sama ada kita, kalau semolek-molek ni minta biar bunyilah sikit. Hak tu sebaik-baik biar bunyi, ya Allah ya Tuhanku. Nah, aku ni asalnya anak aku ni segah. Tiba-tiba hari ni aku bersyukur kerana anak aku sebelum dia segah, tapi hari ni dia sakit. Aku tak boleh nak buat apa, berobat dia. Jadi dia minta sebut dengan bahasa dia. Allah nak gitu. Allah ni dia nak kita ni ubudiah pada kita, mana kita menghina diri kita sehina-hina di hadapan Allah ketika bermunajat. Sebab tu dia suruh ibadat semaya ke dahi, tempat yang palingnya rapat lata ketika semaya tu. Ayat ni hina, tak ada dah hina lebih pada tu. Tu Allah nak lagu untuk dia saja boleh lagu. Dengan orang lain tak. Kalau kita buat gitu pada manusia, kita akan jadi hina, tidak naik darjat, bahkan boleh jadi rosak akidah dan sebagainya. Ini hadis tu gitulah maksud hadis tu hadirat. Maknanya nak capai perkara ini dia perlu pada latihan. Sebab itulah ulama bagi dua, mengajar ilmu dan mendidik dengan ilmu. Dia beza. Kita mengajar ilmu ni seperti saya ni, mana sekadar kita beri maklumat biar faham dulu. Lepas tu nak supaya nak menerapkan, nak beramal waktu tu perlu latihan, dia perlu pada murabbi pula, perlu pada latihan. Misalnya contoh yang kita ada, bagaimana kita nak mari sifat tawakul, sifat bertakwa kepada Allah, itu dengan amal dah. Lagu mana sahabat buat baca Quran? Sahabat ni baca Quran sama. Semaya tak tinggal, hak wajib satu dah, hak sunat ni buat berlaku. Tahajud malam tak apa tidur. Benda-benda lagi tu kena buat. Tolong orang, aja dah tolong orang. Tu banyak dalam hadis bab wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Mana tolong orang dalam kesusahan. Tu amalnya. Dia boleh meningkatkan keimanan kita. Jadi kalau tak ada tu ngaji sekarang mana tak ada apa jangan. Habis Bukhari Muslim misalnya ngaji, tapi sifat sedekah tak ada, tak berasa nak tolong orang, maka tak tercapai pengajian sebenarnya. Sebab tu hadiah kena amal. Kalau kita amal dia akan mari. Cuba perhati pada sahabat Nabi.
Kalau kita baca dalam kitab sahabat Nabi ni lebih dia duk mana? Amalan tu. Sahabat Nabi ramai tak kecek, sebab tu tak ada hadis keluar daripada mulut dia. Sahabat Nabi ni ramai puluh ribu. Dalam Hafiz Ibn Hajar kata 100,000 lebih sahabat. Tapi kalau kita jumpa tak ramai sahabat. Hak direkodkan kata-kata dia. Tapi semua tu ahli syurga kan? Semua tu pergi perang kan? Dia lebihnya pada amalan dia. Amalan tu lebih. Mana dia ikut? Dia buat. Sebab sahabat Nabi ni tak ada yang tidak bekerja, semuanya bekerja. Engkau punya Nabi, tu dia buat. Dia nak kecek betul. Dia style sahabat Nabi ni pelik aja. Kalau kita baca, kita tengok lagu mana cara amalan dia. Dia kira gini, Nabi buat, kita buat. Tu kelebihan dia. Sahih, jelas Nabi buat, kita buat. Masalah hukum apa dia tu kita tak kira. Hukum maksud saya ni kita nak hukum sebagai sunat. Tak penting bagi Nabi buat. Nabi buat. Misalnya dalam bab sembahyang, sebagai contoh dalam bab sembahyang. Saya rasa saya sebut dah sebelum ni. Sahabat Nabi sembahyang tu dia tahu hak mana sunat, hak mana fardu, hak mana rukun, hak mana wajib, seperti dalam istilah pengajian fiqh ni. Tak ada. Tak ada. Misalnya kita kata tahiyat awal. Tahu kepada sahabat bahawa tu kita sebut lah ni sebagai apa kita kata ab'ad tak ab'adnya sunat hayah sunat ab'ad. Pok kita tak faham molek tu. Noh, misalnya noh. Sebab semayang ni sunat, ambil asbah ni sunat. Ni wajib asah dia. Dia tak cara tu. Dan Nabi pun tidak ajar dalam bentuk itu. Nabi kata ni cara ambil semayang hak Allah ajar kepada aku. Siapa dia jangan buat, jangan pelebih, jangan kurang. Siapa dia pelebih, kurang, dia telah melakukan isaah dan zulm. Nabi kata. Kalau sesiapa yang buat tak serupa dengan aku buat ambil air semayang, dia telah melakukan kejahatan dan kezaliman. Itu dalam hadis Abu Daud ada disebut. Nabi tak ayat hak ni sunat wudu. Hak ni hak asah dia, prinsip dia ni. Tak ada ni tak jadi wudu. Tapi kalau tak ada ni jadi lagi wudu. Tak ada Nabi ajar lagu tu. Kena buat. Sahabat pun buat. Sebab tu kita jumpa dalam kitab hadis. Sahabat tabi'i pun tanya, lagu mana cara Nabi ambil air semayang? Tengok, dia tanya. Sahabat berkata, mari. Misalnya Sayyidina Uthman pernah ajar pada tabi'i, mari nak tengok cara Nabi ambil semayang. Dia pun buat, mari sebekah air. Dia pun buat. Lagu ni tu cara. Maknanya dia penting sangat bab biasa rupa. Tu. Jadi benda-benda penting tu aja. Sebab sahabat ni naik darjat tinggi sampai dia rekodkan dalam Quran dia ni sebagai khairul ummah itu. Lagu tu lah cara hidup dia. Cara hidup sahabat lagu tu. Jadi perkara tu perkara besar yang perlu kita faham. Baik, seterusnya hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit tayr. Rawahu Muslim. Qila ma'nahu mutawakkilun wa qila qulubuhum raqiqah. Diriwayatkan daripada hadis ini diriwayatkan ataupun bersumber daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang diambilnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bersabda, akan masuk surga, yadkhulul jannah, akan masuk surga kaum-kaum, aqwam kata jamak, kaum-kaum yang mana hati-hati mereka seperti hati burung, seperti hati-hati burung. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dikatakan makna hati mereka seperti hati-hati burung, maknanya mereka berserah diri kepada Allah secara total, 100% serah diri kepada Allah. Dan dikatakan juga makna Nabi bandingkan hati kaum yang masuk syurga ini, hati mereka dibandingkan dengan hati-hati burung. Ada ulama menterjemahkan maksudnya qulubuhum raqiqah, hati mereka itu sangat lembut, ada simpati, mudah kasihan kepada orang, mudah rasa sayang kepada orang. Itu contoh hati. Ini kalau kita tengok
Orang susah kita tak rasa apa. Kelih-kelih gitu, tak ada rasa apa. Itu makna hati itu hati yang kerah, tidak raqiqah hati lagu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam perbicaraan tentang syurga. Dalam hadis Muslim, hadis ini diletak di bawah bab syurga, di bawah tajuk kecil yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mithlu afidatut tayr. Imam Muslim buat tajuk khusus guna hadis ini. Dalam hadis ini ada beberapa perkara hadis-hadis yang kita boleh amatilah. Kita tengok sini. Yang pertama, Nabi sebut ada kaum. Kaum ni dalam istilah Arab ni, kaum, bila sebut kaum ni makna sekumpulan manusia. Sekumpulan manusia yang terdiri daripada lelaki dan perempuan. Bila kata kaum, jangan kita kata lelaki saja. Kaum ni maknanya lelaki dan perempuan. Itu dulu makna dari segi makna lafaz itu. Qaum, aqwa qaum mufrad, tapi makna jamak lah. Qaum tu lafaz dia tu mufrad, tapi makna tu jamak. Lafaz jamak pada qaum aqwam, seperti dalam hadis ni. Yakni kalau kita kata qaum, satu qaum, makna satu kelompok manusia, satu kabilah gitu kan. Tapi kalau banyak kabilah dia panggil aqwam, qaum. Jadi Nabi kata ramai orang, saya terjemah mafhum akan masuk surga. Sifat lagu mana ni hak masuk surga ni? Dia ada sifat dia. Tak boleh masuk terkala surga ni. Dia kena ada sifat dia. Sifat dia kan, hati dia tu lembut, hati dia tu baik, hati dia tu sepuluh burung. Lepas tu ada ke makna tawakkul dalam hadis? Kalau selapis kita tengok, tak nampak tu bab tawakkul tu. Kenapa Imam Nawawi letak hadis di bawah bab yakin dan tawakkul? Ada ke makna tawakkul? Tak ada. Ni dia panggil salah satu hadis yang Nabi hadis perbandingan, tamthil. Sebab itulah kalau mana-mana ada kitab tu dia sebut, Imam Nawawi sebut, ulama kata maksud hak Nabi nak sebutnya gini sebenarnya. Hak masuk surga ni hati dia tu mutawakkilun. Hati dia tu hati orang yang bertawakul pada Allah, serah diri pada Allah. Nabi tak sebut terang, Nabi sebut seperti burung. Jadi ulama kata kena kajilah burung tu. Lagu mana burung? Dalam hadis lain ada Nabi sebut. Dalam hadis lain ada Nabi sebut. Nabi kata burung ni, dalam hadis Nabi sebut tu ibu burung. Ibu burung. Ada anak kecil. Dia tubik pagi daripada sehari, dia tubik nak cari makan dia untuk balik kepada anak dia. Sebab hadis Nabi sebut tentang burung bukan sahadis, beberapa hadis. Burung tu keluar cari makan dia. Burung ni hadirat tidak berakal. Lepas tu dia topik cari tu destinasi dia tak tahu mana dia pergi. Pokok tu dia pun nak cari ulat lah kita kata. Klik. Dia tak tahu tu boleh ke tak boleh. Malah seolah dia pergi tu semata-mata pergi, dia yakin rezeki tu akan ada, seolah begitu. Maka dia pergi cari. Sifat pergi cari ni belum tentu lagi boleh, tapi sebab pada ada mana gambar itu ada wajah tashbih dia, wajah syabah dia, keserupaan itu dari segi tubik itu sudah. Tapi tak ada burung tu kelaparan, tak ada. Dia balik mesti dia bawa balik sesuatu pada anaknya. Dia tubik keluar daripada sarang. Itu burung. Enggak kita umat Islam ni kalau tidak yakin kepada Allah sehingga sanggup jadi hamba kepada manusia, tak yakin pada rezeki tu, sedangkan Allah sebut wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah akan beri rezeki pada siapa dia. Mana rezeki ni milik Allah. Rezeki banyak ayat Quran yang sebut bahawa rezeki ni milik Allah. Bukan milik manusia. Sebab tu ulama kata kalau kita baca sejarah politik Islam, dia kata tugas pemimpin ni adalah bagi rezeki Tuhan. Bahagi ke rezeki tu, sebab setiap tempat ni dia ada rezeki. Bagi itu salah satu makna bahagi rezeki Tuhan tu membimbing masyarakat bagaimana untuk dia ada satu ma'isyah, pendapat.
Bagaimana rakyat tu hak tak ada kerja jadi ada kerja, itu tugas pemimpin. Antara. Jadi dalam hadis ni Nabi bandingkan dengan burung kepada orang yang bertawakul ni. Apa dia maksud sebenarnya? Dia gini ada untuk kita supaya mudah faham. Sebab bila seperti kalau burung bila dia keluar, dia tidak seperti saya sebut, dia tak tahu pun, tapi dia yakin ada. Sebab kita orang Islam keluar cari rezeki ataupun keluar berperang, kita tak tahu menang atau tak menang. Sebab tu dalam hadis lah, ia memberikan kemenangan Allah. Maknanya kita tak tahu kita ataupun musuh kita yang menang. Kita serah pada Allah. Tujuan serah pada Allah tu, tujuan dia nak mendidik hati kita bahawa kita ni yang menjadi taklif, mukallaf kita ni adalah bila siapa seru supaya berperang, perang tugas kita. Tugas kita ni bukan menentukan menang atau kalah, itu bukan tugas kita. Konsep berserah diri pada Allah ni, dia konsep amal. Konsep amal. Tu berserah diri. Daripada mana kita faham tu? Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu nekat nak buat satu, kamu buat, kamu serah pada Allah. Berserah diri ni dia berkait dengan amalan. Amalan lagu mana hadirat? Bila kita nak perang, sebagai contoh kalau perang. Sebab hari ni hadis sebelum ni apa sebut tentang perang. Nabi memperlengkapkan senjata. Gapo dia hak perlu sebab untuk pergi perang. Kena ada belaka. Hak tu dia panggil amalan. Bila siap semua tu, mestikah kita menang perang? Tidak mesti. Hak itulah kita serah pada Allah SWT. Yang pertama, yang kedua. Baik. Kenapa kita perlu berserah diri pada Allah SWT? Kerana kita nak jaga hati kita ni supaya tidak terpesong daripada syariat. Dua. Yang ketiga, kenapa perlu kita berserah diri pada Allah SWT? Untuk mengajar diri kita bahawa keputusan apa sahaja yang kita buat, keluar cari rezeki, boleh ke rezeki atau tidak boleh, itu adalah merupakan hak Allah, bukan hak kita. Keluar berperang, menang atau kalah, bukan hak kita. Semua itu termasuk dalam perkara gaib belaka tu, benda yang akan datang belaka tu, benda mustakbal belaka tu. Yang keempat, dalam konsep berserah diri pada Tuhan, poin yang paling pentingnya adalah amal, kerja. Allah beri pahala pada kita pada kerja kita, bukan pada keputusan. Kalau kita kalah perang pun, kita tak dapat pahala. Apakah hadirat fikir orang yang menang peperangan dia lebih besar pahala daripada orang yang kalah dalam perang? Tidak begitu. Supaya juga seorang itu belajar. Bila belajar pun dia kena serah kepada Tuhan. Apa? Sebab bukan mesti dia dapat ilmu bila dia belajar. Kalau boleh pun tak ada dengan kehendak dia. Tak dia nak ngaji jangan kira langsung tiba-tiba puasa tak apa. 5 boleh. No, bukan. Masalah siapa? Semua lah. Ngaji jangan kira. Rajin, orang puji belakang. Puji kerana rajin. Tapi keputusan tidak menyebelahi dia. Apakah dia tak dapat pahala dia? Dia lebih banyak pahala. Sebab pahala dia ni lah bukan pada keputusan biasa, pada amalan dia. Lagu mana dia baca, lagu mana dia mengorbankan wang ringgit dia, masa dia untuk dia peruntukkan untuk baca, untuk buat kajian ilmu, untuk mutalaah tu, tiba-tiba dia gagal biasa. Gagal biasa ni ada tak? Bukanlah perkara yang susah. Sebenarnya hakikat dalam agama kita ni baca tu, usaha tu semua juga kita ni. Pergi perang, buat persedia, tiba-tiba kalah perang, tetap mati syahid. Supaya berkata lebih besar. Selama mana sahabat jeri apa? Menang perang, tapi dia tak mati. Khalid Ibn Walid jeri. Abu Sufyan antara sahabat Nabi jeri belakang tu. Apa yang dia tak mati syahid? Khalid Ibn Walid mati biasa. Pergi perang dekat habis ngomong jadi perang sahabat Islam. Tapi tu tak anugerah syahid pada dia. Setengah orang nikah tak ada nak buat, tak ada kita nak bersama isteri di malam pertama. Ada je sahabat Nabi dalam hadis pergi perang, itu mati selalu perang. Ada juga lah betul. Jadi apa dia sebenarnya hakikat amal. Sebab itulah Imam Bukhari dia kata Islam ni amal. Islam ni adalah agama aktiviti. Islam ni bukan agama duk mengatik tepi tiang sok menghidup dak, bukan lagu tu. Bukan Islam duduk dalam hutan duduk mengatik, bukan lagu tu. Tidak lagu tu Islam. Islam ni agama aktiviti. Allah panggil aktiviti manusia. Itu Islam.
Tu kita kena faham tu. Sebab tu Imam Bukhari dia tak akan ambil hadis dengan seseorang yang menyebutkan bahawa iman itu adalah tasdik dalam hati saja. Kalau ada orang berpahaman bahawa iman itu tidak berkait dengan amal, kita beramal setahu mana pun tak akan bertambah keimanan, seperti mana pahaman ajaran salah, Imam Bukhari tak ambil petai lagi tu. Sebab dia kata iman ni, Islam ni, dia adalah aktiviti hidup manusia. Aktiviti hidup manusia. Termasuk aktiviti hidup ni semaya, puasa, jangan apa tu. Bersosial, tolong orang susah, bekerja, menaikkan ekonomi umat. Semua tu adalah agama berlaku. Hak tu Islam yang sebenar. Hak kita duduk semaya, duduk ibadat tu salah satu aktiviti. Kalau kita jaga hak tu saja, tak selamat juga daripada api neraka. Misalnya kita jaga puasa, zakat, semaya tak tinggal, haji, hak tu yang jaga, hak lain tak jaga. Kita tidak sedekah, kita tak jaga. Kita tak tolong orang. Kita tidak jaga hati ibu bapa, tak jaga perasaan jiran kita. Tidak mengeluarkan kata-kata yang baik, mana tak jaga lidah dan sebagainya. Kita hanya jaga ibadat khusus, semaya, puasa, zakat tu, hak rukunnya misalnya. Tak lepas juga kita. Lepas tu kita kata tu dalam hadis Nabi tu, ada orang Badui mari jumpa Nabi. Dia tanya, saya nak buat apa dia? Gapo dia yang perlu saya buat dalam agama yang boleh menyebabkan saya masuk syurga? Nabi kata, semaya fardu tu jangan tinggal. Puasa hak fardu tu jangan tinggal. Sedekah hak wajib tu jangan tinggal, zakat. Tu Nabi sebut. Beberapa perkara, setengah tu 3, setengah tu 4 sebut. Buat hak tu ya, kamu masuk syurga. Dia kata saya tidak akan buat lebih daripada dan saya tidak akan kuat. Saya nak buat sekadar Rasulullah sebut kan. Dia pun pergi. Nabi sebut dalam riwayat. Nabi kata kalau nak tengok ahli syurga ni, mana Nabi dia jamin dia akan masuk syurga. Hak tu hadirat untuk permulaan ulama atau untuk mereka awal orang kampung, supaya kita kampung kita tengok ada kampung kita misalnya kita klik kampung, sungguh kampung. No. Kalau kita nak lebih pun tadi. Tu ya dia mampu. Orang-orang lagu ni memang sesuai lah dengan dia hadis tadi. Jaga semaya tak ada wajib. Puasa jangan tinggal, semaya jangan tinggal. Zakat terus tu kena bayar. Padan dia buat dia. Dia pagi hidup dia ke dia benda. Hidup dia dengan lembu dia. Padan dia nak ilmu-ilmu lagu. Jangan kita kecek lebih-lebih dengan dia. Kau sakit kepala dia. So aku dia terengah-engah je lagu. Ya, kita royak kita ekonomi, kapung. Buat politik masuk belakang. Dia pun kapunya royak tak tahu mana tu. Aku tak ingat lah kecek ngapu lagu ni. Tak seraya. Ada lagu tu. Nabi ni dia cerita. Untuk orang kapur yang kelah tu, yang mana sungguh orang kapur selipar pun tak pakai. Nak pergi Mekah tu seminggu berlatih pakai selipar saja. Enggak kita nak kecek lebih-lebih lah agama, tak payah saja. Sebab tu kita tengok hadis-hadis ni dia ada klasifikasi dia. Hadis ni untuk orang peringkat awal masuk Islam, dia pun nak mari jumpa Nabi pun beberapa tahun sekali dia boleh jumpa Nabi. Pada wihak basic-basic tu dah. Dia pun orang kapur. Asalkan dia jangan sembah berhala, jangan buat benda-benda yang melanggar tauhid, yang boleh mencederakan tauhid, padan. InsyaAllah dia boleh masuk. Dia jaga waktu ya padan. Jangan buat maksiat, jangan harta Nabi wihak asah-asah ya. Kita ni kerusuh berapa kali seminggu. Keluarga bahagia, gini-gini. Ibu misali, pok misali, ada belakang kerusuh. Tak juh-juh juga. Duk keras das itu. Jadi benda-benda lagu itulah hadirat. Kita ni sebenarnya hakikatnya hadirat gini, saya nak kata kunci dia begini dalam agama ni, kata kunci dia apa dia? Apa yang kamu tahu kamu amal dia. Buat tu, buat je. Kecek banyak, kalau tak buat tak jadi apa. Sebab tu Ibn Ruslan dia kerah dalam bab ni. Dia kata orang tahu tak kira dia tu alim ke, dia makmum ke, dia tu imam, kalau dia tahu dia tak amal, dia akan diazab dalam neraka lebih dulu daripada orang semua buala. Kata Ibn Ruslan, al-alimu lam ya'malam mu'adzabun min qabli ubadil watan. Dalam syair dia, dia kata orang alim mana orang yang tahu, tiba-tiba dia tak amal tu, dia akan diazab dalam neraka lebih dahulu daripada orang semua buala. Orang semua buala masuk neraka juga, tapi duduk belakang dia parok tu. Kita katakan lagu tu tak ada faedah lah, mana tahu. Lah main ngaji, buat sakit kepala dia kata. Kena amal pula kalau dia tahu. Asyik nak baca pula hadis orang jahil ni, ada juga. Orang yang tak sing ngaji ni ada pula kih dia. Sebab Islam ni dia tidak bodoh dia tak. Hak jenis tak sing ngaji juga ada pula cara dia. Kena timbuk dengan akal tu. Kena bakar. Dia ada gear masing-masing tu.
Mana kalau hak tak singaji, dia mampu belajar, tiba-tiba dak. Allah tidak akan lepaskan dia, tak masuk neraka juga dia. Spoiler kehidupan dunia lah. Polis kad. Nak polis kad dia. Kata apa tak buka lapu, motor sini hari di Purwolah tengah hari. Kena buka lapu. Oh dia kata mana tahu dia, saya tak tahu. Apakah polis kata tak tahu tak apa, tak tahu dimaafkan. Apakah polis kata gitu? Tak tahu mana orang tahu belakang dia. Mungkin orang tak tahu. Apa tak tahu? Takut alasan saya sebenarnya tahu. Alasan saya tahu. Ataupun tak tahu semua. Ini kecuali. Sedangkan kamu tu, kedudukan kamu tu, kamu boleh tahu. Mana boleh belajar. Otak pun segar boleh. Akal pun ada. Cerdik. Bak lain boleh. Apa bak agama tak boleh. Bak lain boleh. Apa bak agama tak boleh. Ngaji pakai universiti. Betul-betul bak agama. Bak basic-basic pun tak boleh. Semua nak franchise belakang. Apa yang jadi dalam? Allah akan tanya. Kita ni jahil, kita ni tak kerti. Apa yang jadi gitu? Apa yang jadi gitu? Bak lain tak jahil. Oh bak ekonomi. Bak nego. Oh dia menyacet. Jangan ekor. Tapi apa bak ilmu ni tak kerti. Bak asah-asah pun tak kerti. Bak apa je lagi? Ini silap pendidikan. Umat Islam dia tak boleh gitu. Dia Islam ni kalau kita tengok memang dia tak serupa. Nabi ni sangat, Nabi ni bila dia sebut tentang Islam ni memang dia tak serupa dengan agama lain. Dia tak serupa. Tak serupa. Kalau kita tengok Kristian, sebab tu hati-hati nak kena belajar tentang agama-agama lain. Baru kita nampak perbezaan dengan Islam kita tu. Kalau duk mengaji Islam saja tak belajar, tidak dijadikan sebagai sukatan ilmu firaq wal adyan itu, perbezaan agama. Tidak didedahkan lagu mana agama Hindu, lagu mana agama Kristian, lagu mana. Tidak didedahkan. Orang kita ni dia tak nampak bergol tu Islam. Kadang-kadang dia buat tu Hindu kalau begitu. Dia tak tahu. Rupanya dia buat tu ajaran salah. Dia tak tahu sebab dia tak mengaji. Sayyidina Jabir dia kata perlu kita tahu. Sebab kalau kita tak tahu salah, takut kita buat tu salah. Kita kena tahu. Barulah kita boleh buat perbezaan. Ada nak beza lagu mana kalau kita tak tahu apa. Kita kena tahu. Takut kita ruak ni rupanya berani. Rupanya kita ruak ni Syiah kalau gitunya. Kita tu kata Syiah jahat. Gini-gini rupanya kita ruak Syiah dan punggung ke belakang gitu. Bapa kita tak tahu. Tak tahu sekarang ni ajaran macam-macam boleh berlaku. Sebab kita kena tahu. Sebab itulah sukatan paling penting juga adalah kita menjadikan satu sukatan pendidikan. Dijadikan sukatan pengajar untuk kuliah tazkirah di masjid ni sebenarnya perbezaan agama tu. Sebuah basic-basic tak ada. Kita tak alim lah mana. Tu kita baca, kita ngaji, kena ada lah asah tu. Agama Kristian gini. Lagu mana kuasa Rijaluddin dalam agama Kristian. Dia akan sebut. Padri ni, kalau dalam agama kita kat ulama lah padri ni. Ulama kita bidang kuasa dia setakat mana. Padri bidang kuasa dia setakat mana. Kita kena tahu. Kalau kita tak tahu, kenapa? Misalnya padri boleh mengampunkan dosa. Apakah ulama kita boleh? Wali itu boleh? Nabi itu boleh? Tak. Nabi itu tak. Itu beza kita. Punya ada beza. Beza dengan Kristian. Jadi situ perlu penjelasan. Itu tujuannya biar kenapa. Dalam agama Hindu ada juga tak kuasa itu ada juga. Agama Hindu pun kalau tak cari itu boleh mengampunkan dosa juga. Ada salah satu ciri ajaran salah ni boleh menghilangkan dia tu ada autoriti menghilangkan dosa pengikut dia. Boleh kata semua ajaran salah ada konsep. Kalau kapal-kapal kita tu boleh jadi tak ada konsep tu tak. Boleh jadi dia tu tak sapa makam tu lah tu. Tapi kalau kita kaji tentang agama ada belakang. Ada belakang. Setengah tu ajaran salah tu. Dia kata buat kita ni bila kita amal ni buat jahat tahu mana pun tak memberi kesan pada iman. Parut lagi aku. Misalnya kalau terima baca wirid-wirid ni ikut kaedah kita, ikut cara kita, ikut tarikat kita, buat kita jadi kebal. Kita berzina pun tak ada kesan pada iman kita. Ada ajaran salah aku. Alhamdulillah ni ada pengikut dia. Habis ke dia buat jahat. Bahawa tak ada kesan pada iman. Apa tak ada. Cuba tengok Jabariyah lagu mana. Lagu mana? Murji'ah lagu mana? Jadi ciri-ciri itu sampai sekarang ada. Jadi perlulah dia. Sebab tu kena carilah guru yang boleh mengajar gitu supaya lengkap pengajar kita. Umat Islam ni perlu diberi pendidikan yang banyak. Walaupun sekali seminggu tak apa dah. Kebaikan tu akan ada situ. Gitulah hadirin. Jadi kesimpulan hadis ni satu saja. Yang pertama, dalam hadis ni Nabi SAW nak galakkan umat dia supaya bertawakul pada Allah. Dan hati tu kita kena beramal dengan agama.
supaya hati itu dia jadi ada rasa simpati kepada orang yang susah. Orang yang tidak beramal dengan agama ni payah nak raya tu. Kena latih. Walaupun ada juga setengah-setengah orang tidak Islam pun ada rasa simpati. Tetapi orang Islam ni simpati dia tu bukan didasarkan atas sifat kemanusiaan semata-mata. Umat Islam ni rasa simpati, rasa kesian kepada orang itu selain daripada kemanusiaan, selagi atas dasar keagamaan. Itu baru boleh pahala. Kalau semata-mata simpati kerana kemanusiaan, belum tentu boleh pahala lagi. Atas dasar agama, itu kelebihan umat Islam ni. Tawakul kepada Allah merupakan salah satu sebab untuk seseorang itu masuk syurga, dan salah satu sebab untuk dia menikmati kejayaan dalam syurga, boleh masuk syurga. Kena ingat, kalau tak ada waktu, tak cukup faktor untuk seseorang itu masuk syurga. Jadi hadirat yang terakhirnya yang perlu kita ingatnya, bahawa tawakul ini nak mari sifat tawakul peringkat tinggi seperti Nabi tu, bila tengok musuh nak mari syurga tu, lagi bertambah iman tu. Waktu tu hati-hati bergantung dengan amalan kita. Jadi beramallah sebanyak mungkin, sekadar seboleh-boleh. Kena buat supaya benar kebaikan itu akan mari. Kalau kita tidak beramal ikut sunnah Nabi, kebaikan itu jadi tertahan kebaikan. Allah tidak akan kurniakan kepada kita. Begitulah hadirat. Mudah-mudahan dengan dua hadis yang kita bincang pada pagi ini menjadi satu motivasilah kepada kita untuk kita memperkemaskan lagi ibadat kita. Kita muhasabah ibadat kita. Kita cek ibadat kita ni secara mana kedudukan, apakah berada di tahap yang rendah mutunya ataupun tinggi mutunya. Kita pakat-pakat baikilah kelemahan diri masing-masing, saya sendiri dan hadirat. Saya setakat itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.